Nak jadi joki gua, simpan lu punya takut mati, Hanat! Dia punya berdanu. Dia punya berdanu teruk tu. Dia letak tuti dekat atas seat belakang dia tu kan. Lepas tu aku tengok apa pasal lah bawah ni ada minyak tuti. Tapi kenapa dia leaking dekat sini? Kat sini mana ada minyak tuti kan? Jadi aku cari kat mana leaking minyak tuti ni. Rupa-rupanya botol tuti ada dekat bawah seat. Jadinya motor ni aku akan basuh dulu. Body dia teruk tu. Jadinya aku akan basuh, aku akan bersihkan dulu. Baru aku try motor ni. Korang tengok tu dia punya seat bawah. Ya Allah, berdano. Lepas tu dengan arm dia, dengan dia punya double stand dia. Jadinya aku akan basuh dulu motor ni. Kita basuh dulu motor ni kan. Korang tengok kotor, ya Allah. Jadinya aku akan basuh dulu, bersih-bersih sikit. Ni yang penting ni bahagian sini. Aduh, berminyak-minyak. Ini basuh pakai sabun tak jalan ni. Jadinya aku akan tembak pakai diesel. Nanti aku akan bersihkan celah-celah ni semua. Aku pakai aku punya pistol jahit ni. Jadi aku akan pakai pistol jahit sekarang. Tapi sekarang aku nak pergi ice blend. Ice blend. Kita pergi beli ice blend dulu. Haus. Bawa motor ni. Aku bawa motor ni. Tapi tak bawa laju dah. Bawa running dulu. Try dulu. Try lah motor ni. Tapi bukan try bawa laju pun. Aku try running biasa-biasa air tu kan. Lepas tu aku bawa lah motor ni. Rupa-rupanya aku terlupa nak pasang dia punya pemijak kaki bawah. Pemijak kaki bawah dia tak ada tu. Ini aku pijak dekat atas enjin dia. Aku terlupa nak pasang pemijak dia. Dekat sini lah, dekat atas tuti ni. Buat hal lah. Jadinya air kita dah siap. Sekarang aku nak balik. Tapi lagi satu, tayar dia pancit. Tayar dia dah botak macam ni. Lepas tu tayarnya pancit. Tapi hari tu owner dah bagi aku sport rim. Dia dah bagi sport rim 5 batang standard dengan tayar baru lah. Jadinya balik ni aku tukar sport rim dulu. Nak tukar kabel kelas dia. Kabel kelas dia ni mak datuk. Jadinya aku beli kabel kelas. Sekejap lagi aku tukar kabel kelas sekali. Selalu buat air aku. Handsome tak? Kan hari tu aku hantar jahit seluar kan. Aku pergi beli barang dekat bengkel ni. Kedai jahit seluar tu dekat sebelah je. Lepas tu abang tu panggil aku. Dia cakap Zam dah siap boleh kan. Jadinya aku masuk dalam. Aku nak tengok seluar aku. Ni abang ikut asal dia tau. Okay. Warna tu. Okay, nice. Okay. Nanti saya hantar lagi satu Sama lagi tak? Bukan, Ivisu. Ivisu. Okay, sekarang aku nak tukar ke poket double R tu. Tapi sekarang kan tengah safety kan. Tapi agak susah jugalah. Sebab pukul 8. Pukul 8 dah kena duduk rumah kan. Jadinya kat situ macam, aduh macam mana aku nak try motor ni kalau aku dah tukar sprocket. Sebab pukul 8 tu terlalu awal untuk duduk di rumah. Aduh, jadi sekarang aku tukar sprocket ni 36. Aku pakai sprocket 36. Kita try lagi motor ni. Depan dah tukar, brake semua dah okey. Brake belakang ni yang problem. Belakang pun aku dah tukar juga sporim. Tapi disc aku tak pasang lagi. Sebab dia asal datang memang tak ada brake belakang. Ni sporim lama dia. Dengan tayar dah botak. Macam mana aku nak try motor yang kalau dalam keadaan macam gini kan. Tapi brake punya barang dia kau tengok. Dalam keadaan macam gini. Sadis. Dengan getah dekat sini dah tak ada kan. Dengan piston dia dah macam gitu. Nampak oh. Aduh, aku jadi macam nak pasang ke. Macam blur sekejap. Jadinya ni aku akan message owner dia cari pump lain lah. Dah lah brake, main-main brake. Kalkan selotip putih. Aku selotip pipi aku macam ni. Lepas tu mic aku letak sini. Aku tak tahulah suaranya clear ke tak clear. Jadinya ini percubaan 1, 2, 3. Okay, jadi kita dengar suara dia okey ke tak okey. Persiapannya tak berapa orang cakap profesional lah kan. Tapi bedal aja. Yang penting suara clear lah. Asal barang jadi clear.
Nanti buka. Tapi motor ni disc dia teruk lah. Disc dia macam kasar. Itu mungkin sebelum ni pad disc dia tu kan dah lama habis. Lepas tu dah sampai besi. Lepas tu owner tak tukar. Owner lama tak tukar. Sebab motor ni, budak ni dia beli second hand. Motor ni dia beli second hand. Hari tu dia overhaul motor ni. Dia overhaul, dia tukar bearing lah. Tukar bearing one set. Dia tukar piston. Dia tukar OC water pump. Semualah. Senang cerita, semua barang dekat dalam enjin motor ni barang original. Tapi selama aku bikin double R ni, okey lah, contoh macam piston kan. Piston selain daripada piston Orikawa tu, yelah double R ni piston dia mahal kan. Kita boleh pakai piston TKRJ, kita boleh pakai piston Art, kita boleh pakai piston HPSP. Ada banyak lah piston-piston aftermarket yang boleh dipakai dekat double R ni. Tapi pada akulah, kalau kita pakai piston TKRJ tu, dia murah. Dia murah. Tapi bila kita pakai, akan ada bunyi sikit motor kita. Senang cerita, memang ada bunyi. Memang ada bunyi lah. Lepas tu kalau kita pakai piston Orikawa, Orikawa ni enjin memang senyap lah. Lain lah kalau blok tu dah makan kan. Ini cerita pasal blok okey lah. Kalau blok tu dah makan, itu dah lain lah cerita dia. Tapi memang senyap. Lagi-lagi kalau macam, yalah, kalau macam kita bawa motor, kita drop gear kan, lepas tu kita lepas kelas, enjin dia tak bunyi tau. Tapi kalau macam TKRJ, dia akan ada bunyi sikit lah. Tapi kalau macam piston Orikawa, dia senyap. Memang tak ada bunyi. Tak ada. Itulah bezanya. Tapi kenalah, sebab benda tu pun orang cakap benda original kan. Jadinya berbaloi lah kalau korang beli dengan performance dia yang macam itu. Jadinya tak boleh lah nak compare dengan piston TKRJ. Sebab piston TKRJ tu kan dia murah. Korang tak boleh lah nak mengharapkannya lebih dengan benda tu. Betul tak? Lepas tu exhaust WRC ni kan, dia ada getah. Biasalah getah-getah yang ada dekat chamber tu biasa kan. Tapi getah dekat exhaust WRC ni tak tahan. Aku hari tu beli dua-dua getahnya cair. Ini dah cair dah. Aduh hai. Kena cerita getah dia tak tahan panas. Itu aku kena buat cepat tu. Sebab kalau tidak nanti, kalau dia dah bergeser dengan besi, nanti calor ada punya tabung kan. Sekarang masalahnya, master pump ni pun melekat bagaikan cicak. Tak tahu kenapa dia melekat. Mungkin sebab disk dia dah tak licin. Alhamdulillah dah terkeluar akhirnya. Okay. Lepas tu kita keluarkan rantai dulu. Aku biasanya double R ni kan, aku takkan cabut gantang dia ni. Gantang Orang-orang panggil hub, aku panggil gantang je. Aku takkan cabut hub dia ni. Sebab biasanya hub double R ni dia melekat dekat spok rim. Jadinya aku akan buka skru 12 ni, aku terus pasang je sprocketnya. Okay, dia sebenarnya hari ni aku tak buat kerja sangat. Sebab aku macam tak sihat, sakit perut. Aku tak tahu kenapa. Hari ni dah berapa kali aku pergi bilik air. Jadinya aku tak buat motor sangat hari ni. Kira macam cuti juga lah. Cuti Lepas tu dah belah petang ni, aku rasa macam dah okey sikit lah. Tu yang aku tukar lah sprocket motor ni. Ketat betul benda ni. Kenapa Ini bermakna kita kena buka hub dia. Tak tahu apa masalah dia. Mungkin skru ni dah rosak. Jadinya kita cek apa ada jajan dekat dalam hub ni yang membuatkan dia ketat ni. Tapi biasanya benda ni ketat nak keluar. Double R ni dia tak sama macam motor lain. Motor lain getah hub tu
Kacang je nak keluarkan. Double R ni kena yang melekat sungguh. Sebab tu aku kalau macam aku pasang hub ni kan dekat double R, dekat kaki-kaki dia tu aku letak minyak. Sebab tak salah pun kalau benda tu korang letak minyak, bertaburan lah semua isi perutnya. Jadinya lock dia ni tak duduk pada tempatnya. That's why lah orang putih kata. Orang putih kata dia tak duduk pada tempatnya. Jadinya harus bagaimana ia mau terbuka. Tapi dia punya rumah pun dah makan lah. Dia pun tahu lapar dah. Dia ada tempat lock dia ni kan. Rumah dia tu dah makan. Jadinya aku kena pakai screwdriver lepeh menahan dekat situ. Lalu aku meletakkan box 12 lalu membuka. Jangan itu dia tercabut. Lagi satu ni apa masalah dia? Dia nak cek gaduh dengan kita. Tahu kita dah tua, malas gaduh-gaduh. Tak duduk pada tempat dia. Kita kalau dia tak duduk pada tempatnya, kalau kita pakai bateri, agak tua nak memusing tempat dia bagi jumpa. Jadinya kita pakai spanner. Kita pusing. Lepas kita masukkan screwdriver lepeh ni dekat rumah dia tu. Jangan bagi dia, senang cerita, screwdriver lepeh ni bertindak sebagai stopper, ganti rumah sprocket dia yang dah makan tu kan. Aku ingatkan skru dia loose. Sebab yelah kalau macam skru loose ni, kita buka tu kita rasa benda tu ketat, tapi dekat situ je. Rupanya dia berpusing dekat rumah dia. Dalam antara 5 skru, kadang-kadang 1 skru tu je lah yang susah nak buka. Memang selalu sangat lah perkara-perkara begini terjadi kepada diriku. Jadi yang kita kena sabar buat benda ni Ya, skru. Bagi skru. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya sikit lagi pun dia tak nak lebih kurang dengan kita Bang, awal balik kerja. Okay, jadi kita pakai ply grip. Ya Allah, satu ni pun dia agak susah nak buka. Jadinya kita kena repair ni nanti treat dia ni. Nanti aku tunjuk macam mana kita nak repair treat. Senang je nak repair treat tu. Bermodalkan beli tool dekat Shopee. Beli tool dekat Shopee je kita repair treat. Jadinya kita akan grip macam itu. Lepas tu kita buka. Dah terbuka geng. Allahu Akbar. Sungguh ketat dia hari ni barang. Okay, jadinya kita repair dia punya treat semua. Bagi benda tu senang nak masuk lah. Dia rosak semua ni. Skru ni bukan dia nut 12 ni, dia bukan nut biasa tau. Nut dia ni macam ada lock. Jadinya bila korang dah sampai dekat tempat lock dia tu kan, nanti dia ketat. Maksudnya dia kalau macam skru kita ikat tak ketat, dia takkan senang-senang nak tanggal lah. Jadinya sekarang aku akan repair nut dia ni, aku akan repair. Ni pun aku akan repair. Tapi kalau nut dia dah teruk sangat, aku tukar baru lah. Okay, jadinya aku nak share dengan korang benda ni benda ni aku beli dekat Shopee, murah je lah. Tak sampai, aku lupa lah berapa, tapi dah lama kan beli. Tapi benda ni murah je lah. Okay, jadinya aku akan repair treat. Okay, contoh macam skru ni kan. Macam skru ni, kalau kita nak repair dia punya skru ni kan skru 12 kan. Tapi dia punya treat tu bukan 12, treat dia ni 8. Kalau skru dia 12, treat dia 8. Kalau skru dia 14, treat dia 12 aku rasa. Jadinya ni treat 8mm. Jadi macam ni kita nak repair. Nak repair benda ni, kau masukkan je benda ni yang bulat ni, kau masukkan dekat benda ni. Lepas tu kita pakai aku akan pakai ply grip. Okay, ply grip tu aku akan cepit macam ni. Okay, lepas tu baru kita ambil dia punya handle. Dekat rumah dia ni kan, dia ada macam satu lock. Lock dia tu untuk skru ni lah. Kita pasang benda ni kan. Saya dah kena dekat lock dia, kita ikat. Lepas tu korang pusing je benda ni. Pusing. Dia agak ketat, maknanya yang bawah tu memang ada problem. Jumpy sikit. Okay, ini satu aku dah repair. Aku letak dekat atas bangku. Tu kita nak repair nut pula. Okay, nut ni
Kalau kita nak repair, dia punya tempat buat treat dia tak sama macam tadi. Tempat buat treat dia macam gini. Jadinya kita kena cari sama jugalah M8. Lepas tu kau masukkan benda tu. Okey, lepas tu dia punya handle lain. Dia punya handle ada kaki macam gini. Jadinya benda atas ni kita boleh ikat untuk pegang dia punya handle ni kan. Okey, jadinya kita ikat benda tu. Okey, lepas tu kita pakailah spana 12. Okey, spana 12 kan. Kau ikat macam gitu. Okay, kan tadi kita dah buat treat kan. Sekarang kau tengok aku pasang dia punya skru kan. Tengok kan senang. Tapi bila kita dah buat treat, nanti lock yang atas tu kan, dia dah habis. Dia dah tak function. Dia sepatutnya skru tu ketat. Cari nut yang lain. Tengok nut yang lain nak masuk pun tak boleh. Aku ikat ketat ni, tak boleh. Jadinya banyak nut dia rosak. Tak nak korang kena buat juga benda tu. Daripada skrunya rosak, baik kita buat treat. Tak apalah kalau lock tu tak ada pun. Yang penting kita ikat tu kuat. Kita kuat maka dia tak tanggal lah. Lain lah kalau kita ikat tak kuat, memang takut tanggal. Kena buat treat dia semua. Skru dia semua tu rosak. Kita dah siap buat treat semua kan. Okay, lepas tu kita pasang. Kalau kita dah buat treat dia, jadinya senang lah kita nak buat kerja kan. Pasang skru macam gitu je, terak je. Ini sibuk nak tahan-tahan. Benda belum ketat dah ketat. Macam mana kadang-kadang kalau bikin motor ni benda tu tak susah tau. Kadang-kadang aku sendiri pun jadi macam tu juga. Kadang-kadang benda tu tak susah, tapi yang buat susahnya kita. Sebab kita malas. Ya betul, pada aku benda tu memang semua orang adalah sifat tu. Tak semua orang rajin. Aku pun kadang-kadang tak rajin. Tapi janganlah terlalu malas. Orang cakap kalau lah tak rajin sangat pun janganlah terlalu malas. Orang cakap jangan terlalu sambil lewa sangat. Dia ada benda, bukan dia ada benda lah, macam mana nak cakap dia ada benda tu, kita macam kena ambil serius tau benda tu. Tak boleh main-main tau. Tengok, bila kita dah buat treat kan senang nak ikat. Kalau tidak sibuk nak menahan. Ini aku tak tahan pun belakang. Tinggal pula kat sini. Okay, lepas tu baru kita pasang dia punya tayar. Depan balik aku punya tool untuk buat treat ni. Okay, lepas tu dekat dalam ni dia ada bush. Kau pasang lah bush tu. Jangan apa, terlupa. Ni tadi kan dia ketat kan. Jadinya aku nak letak minyak sikit. Bawa ambilkan minyak tu Bob, kat tepi tayar tu. Belakang ni. Aku nak buka wire malas. Nak buka wire malas. Jadi kita letak minyak. Janganlah kau orang letak banyak-banyak. Benda tu kau letak asal ada je. Okay. Bila ada benda tu letak je. Tak payah beria nak ketuk-ketuk. Okay, sekarang kita pasang kat motor. Okay, tadi dia punya pump kan macam keras kan. Jadinya kita akan congkil sikit benda ni. Lepas tu kita tarik rantai je. Baru kita tengok yang apa ni, dia punya master pump ni kan. Kita pasang. Okay, bila kita dah pasang, baru kita angkat tayar dia. Sebelum kita angkat tayar dia, kita pastikan bush ni ada. Okay. Taklah nanti alamak dah sampai atas bush tak pasang lah. Bush ni pun dengan ada rasa nak tanggal je. Dia kan dekat tayar belakang ni, dia ada ni tau. Dia ada macam ni lah, anting-anting. Aku panggil anting-anting ni anting-anting. Ni benda ni. Benda tu kan. Okey, andai kata korang yang tak biasa lah nak buka tayar kan, benda tu mengganggu time korang nak pasang tayar. Korang buka benda tu. Benda ni korang cabut.
Korang pasang tayar dulu, baru korang pasang anting-anting tu. Pandang benda ni orang cakap, alah tukar sprocket je, bukannya susah pun. Yelah, kepada yang dah biasa senang lah tukar. Pada yang tak biasa kial-kial Jadinya kalau macam korang buka anting-anting dia ni kan, okay, contoh korang cabut lah anting-anting dia ni, sub ni kau jangan tolak sampai depan. Kau tolak sampai jumpa dekat ujung-ujung bus tu. Lepas tu kau ambil sepanah lepeh ke, sepanah buka tayar ke kan, kau congkir sikit macam tu. Lepas tu letak benda tu gitu. Jadinya senang sikit kau nak naikkan tayar tu. Sebab bus tu biasanya dia fit dia fit dengan apa, dengan anting-anting tu. Jadinya benda tu lah yang membuatkan kita susah nak pasang tayar. Okay, dah faham kah? Okay, lepas tu baru kita ejar rantai dia. Aku kalau ejar rantai ni, aku tak tengok sangat pun dia punya line-line ni. Kadang-kadang line-line tu pun nipu juga. Jadi aku akan tengok tayar. Tengok tayar dengan monoshock. Monoshock dia, tayar dengan monoshock dia dah sama rata, okey lah tu. Lepas tu kan kalau kita tengok rantai kan, dia macam gini kan. Kita check rantai kan, tengok check. Kadang-kadang satu tempat tu dia kendur, kadang-kadang satu tempat tu dia tegang. Jadinya kita adjust rantai berdasarkan tempat yang dia tegang tu. Sebab kalau korang ambil daripada tempat yang dia kendur, nanti sampai yang kat tegang tu dia tegang gila kan. Jadi kau ambil yang dekat rantai yang dia paling tegang lah. Jadinya korang ambil adjust rantai kat situ. Lepas tu kalau macam dah cukup, korang rasa dah cun lah ketegangan rantai tu, lepas tu kalau time korang nak ikat tayar tu, kau kena tahan macam ni. Sebab bila kau tahan macam ni kan, nanti anting-anting yang kat belakang ni kan, dia tarik ke depan dua-dua, kiri kanan. Jadinya nanti taklah lari apa yang korang adjust tu. Sebab bila korang lepas gitu, nanti kadang-kadang anting-anting punya skru ni dia longgar. Jadi kau tahan macam ni, kau ikat tayar dia. Ingat bapak mentua dia lalu, bukan punya. Okey, bila dah ketat macam ni, anting-anting ni selalu juga orang lupa ni barang-barang dia. Okey, dia kan ada dua nut kan. Dia ada dua nut ni. Nut tu korang matikan dekat arm macam itu. Lagi satu nut ni untuk matikan dekat skru. Jadinya benda ni taklah hilang. Kadang orang dia terlupa. Biasalah, lupa tu biasa. Dia terlupa, lepas tu dia tak ketatkan benda ni. Itu yang terjadi kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lah, banyak juga aku tengok. Kadang dia punya tutup ni, tutup anting je lah panggil, hilang. Jadinya itu je lah macam mana cerita hari ni. Aku nak cerita pasal tukar sprocket motor ni dengan 125Z tu. Sistem brake dia tu kan, motor tu tinggal brake je tu. Lepas brake dia dah settle, aku nak try motor tu.